beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Masjidlah satu hari nanti insya-Allah lah. Cara dia ajak orang main tu macam masjid dia. Yang diraikan Tuan Imam, yang dimuliakan Tuan Bilal, para asatizah, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ni. Ada salah silap kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, semuanya kita sama-sama doa supaya yang pertama Allah Ta'ala sudi ampunkan semua dosa kita. Amin. Yang kedua, kita doa supaya Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Seterusnya kita mohon doa supaya Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik. Amin. Dan yang keempat, kita mohon agar Allah sudi bagi peluang kita ziarah Baitullahil Haram, Mekah, Madinah lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Semua sihat kah? Sihat, alhamdulillah. Ibu-ibu sihat kah? Alhamdulillah. Sebelum pergi dengan lebih jauh, nak pergi kepada tajuk kita, kehadiran di nanti pemergian di Tangisi. Marilah kita mula dengan baca surah Al-Fatihah, supaya Allah Ta'ala bagi semua yang mai sini jangan kena Covid. Tak mau yang mai ni balik selagi ada positif ke apa, tak mau. Bagi hilang semua tu. Bagi Allah Ta'ala bagi siapa yang sakit sembuh, siapa yang tak kena jangan kena, siapa yang penyakit-penyakit lain jangan ada-ada lah, terus bagi biasa sudah. Niatkan juga untuk anak-anak yang ambil SPM, ada baki lagi seminggu, supaya mereka jawab Paisal esok elok, senang mereka nak jawab, terang mata hati mereka, bagi mereka baca soalan mereka faham. Dan niatkan juga Fatihah ni supaya Allah Ta'ala bagi peluang berkat wali-wali Allah yang ada dalam ni. Allah bagi peluang kita jumpa dengan bulan Ramadan lagi insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik. Bila tengok tajuk, mula-mula masa dapat tajuk kehadiranmu di nanti pemergianmu di Tangisi, mula saya ingat pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila tengok tajuk atas tu ambang Ramadan, oh maknanya tajuk ni nak cerita pasal kehadiran bulan Ramadan. Itu yang dia nak highlightkan dalam kuliah kali ini. Jadi bila kata kehadiranmu di nanti pemergianmu di Tangisi,
Maknanya yang kita nantikan dan yang akan berlalu ni, pertama dia akan mai. Bila dia mai, dia akan berlalu. Jadi kita ada masa terhad sajalah, iaitu 30 hari. Bila 30 hari, kalau ikut ulama, nak berubah dia kena 40 hari kurang-kurang. Jadi 30 hari tak cukup lah. Tapi boleh, dengan syarat 30 tu bagi jadi macam 40. Soalan dia macam mana nak bagi jadi lagu 40 hari? Benar 30 hari. Maka dia mesti masuk dalam perancangan. Mesti ada benda nak kena buat. Sebab kalau tidak, dia duk berlalu pergi lagu tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ni kita bahagi tajuk pada beberapa bahagian. Bahagian pertama tajuk ni, sebab tadi kita habaq lah, dia akan mai, dia akan pi. Tak lama, 30 hari. Tapi kalau nak berubah, dia kena 40 hari. Tapi Allah boleh bagi berubah kalau Allah nak bagi izin. Tapi kena sungguh-sungguh. Nak sungguh-sungguh, kena rancang. Jadi disebabkan tajuk tu duduk lagu tu, maka malam ni saya bahagi kepada beberapa bahagian tu Imam. Yang pertama, tajuk tu sendiri, kehadiran di nanti, pemergian ditangisi, dia special. Ada tak Nabi bagi tahu pasal orang yang tak dapat special ni? Itu soalan yang pertama, bahagian pertama. Boleh? Bila bincang lagu tu, jadi hujung saya tengah-tengah kita faham lah. Wih, bulan ni ada ancaman. Dia bukan sahaja keseronokan, dia ada Nabi bagi warning dekat kita pasal bulan Ramadan. Okey, cantik. Selepas habis yang tu, kita dah dapat, insya-Allah, dengan penerangan yang saya cuba bagi, kalau kita faham, kita masuk step satu lagi. Step satu lagi, apa dia yang ada dalam bulan ni sehingga Nabi kena bagi ancaman? Awak bulan lain tak ada kah? Dia lagu tu. Hujung yang ketiga, kesimpulan. Kita cuba pergi lagu tu lah. Baik. So, 3 bahagian. Satu ancaman, satu apa ada, hujung kesimpulan. Muqaddimah awal sekali. So, muqaddimah dia. Muqaddimah kita ialah, Khosi ni memang dia kena lapis sejarah ni, dia licin. Saya dah berapa kali menyuruh Roy nak masuk. Saya lipat sikit boleh kena? Minta izin lah, izin. Dia, saya tarik lagu tu, dia menyuruh Roy ke bawah lagu tu. Saya pergi duduk bawah meja tu. Baik, muqaddimah dia macam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah, ibu, abang-abang dan kakak-kakak yang saya kasih sekalian, nanti dulu sebelum pergi dengan lebih jauh, boleh tak saya minta beberapa perkara? Boleh tak? Minta izin sikit. Satu, kamera hijau ni boleh rendah sikit tak? Siapa punya kamera ni? Rendah sikit. Baik, kalau nak letak depan ni tak apa, mari letak depan ni. Okey, khair. Yang ni pun sama, kena sikit. Hak yang satu lagi ni, pergi rapat dengan kawan. Dia kacau orang lain tengok. Abang okey? Abang cerah mata boleh? Nampak buat cerah ni? Boleh? Abang belakang boleh? Boleh abang? Nampak sikit kan? Kan nak macam tadi? Tadi lagi bagus. Kan lagu ni elok. Lagu tadi elok lagi. Lagu ni elok sikit kan? Okey. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, kitab ni dah ada terjemah Melayu, Telaga Biru baru keluar, tebal ni, besar ni. Kitab tu besar ni, tebal ni, ada warna-warni semua cantik. Tuan-tuan boleh beli. Nama dia Lataiful Ma'arif. Okey.
Sebab lah ni kita kena habaq lagu tu. Kadang-kadang ada orang cerdik tak ketahuan halah. Ini ramai orang cerdik tak ketahuan halah. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, ulama sebut, siapa ulama ni yang menakalkannya, nama Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. So Imam Ibnu Rajab kata, disebut dalam kitab-kitab terdahulu bahawa apabila nak mai Ramadan lagi 6 bulan, mana kita lewat lah dah, kita lagi 8 hari, betul 8 hari ke 9 8 kan, 8 kan, insyaAllah, insyaAllah nampak anak bulan tu, nampak insyaAllah, insyaAllah. So kalau ikut dalam kitab Lataif, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, lagi 6 bulan nak mai Ramadan, para sahabat, kalau hang kita pasal sahabat, depa ni dari segi pegangan ahli sunnah ni, semua ni kan ahli sunnah. Teluk Intan tak takut. Teluk Intan kalau ada fahaman hak lain daripada ahli sunnah, heran lah. Dia main celah mana kan. Teluk Intan saya tak takut. Ni pure ahli sunnah ya. So bagi pegangan ahli sunnah wal jamaah, para sahabat semuanya adil. Semua masuk syurga dan mereka duduk syurga tinggi. Dia tak sama dengan kita. Tapi kita doalah supaya kita semua dapat masuk syurga yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kena banyak doa sebab ni malam Jumaat. Malam Jumaat doa makbul. Kata Imam Syafi'i, ada 5 malam doa makbul. Salah satu yang pertama malam Jumaat. Hari itu nisfu Syaban orang berebut. Malam Jumaat tak ada siapa berebut. So baca Yasin tak mau, tahlil tak mau, payah nak baca doa. Rebut malam ni doa makbul. Imam Syafi'i sebut. Guru kami Maulana Almarhum baru meninggal 2-3 bulan lepas, Maulana Syekh Abdullah Bukhari pun pesan kat kami juga, Nabi Yaqub anaknya kan 12 orang yang pukul Nabi Yusuf. Depa minta ampun. Nabi Yaqub kata, saufa astaghfiru lakum rabbi, saya akan doa kepada Allah untuk kamu wahai anak-anak aku. Maka Nabi Yaqub doa, anak-anak Nabi Yaqub semua berubah jadi nabi. Macam mana boleh makbul? Kata Maulana Almarhum Maulana Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah wa rahimahullah ta'ala, kata Maulana Syekh Abdullah Bukhari, dia adalah pada malam Jumaat. Malam ni ya. So kita nanti banyak doa lah, insyaAllah. Kita doa Allah bagi kita tempat syurga yang tinggi. Amin. Baik. Para sahabat kira syurga, tapi ahli syurga punya perangai pelik. Para sahabat confirm syurga pasal ayat Quran sebut kat mereka, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan orang-orang terdahulu daripada kalangan muhajirin dan ansar dan yang ikut mereka, mereka ini Allah redha dekat mereka, mereka redha dekat Allah. Sambungannya Allah bagi mereka apa? Masuk dalam syurga yang mengalir sungai di bawahnya. Surah At-Taubah ayat 100, muka surat belah kanan atas sekali. Para sahabat confirm syurga, semua tidak terkecuali confirm. Dan tengok saya baca surah apa tadi? Surah At-Taubah, betul? Ayat apa? 100. Sebelum saya baca, sahabat jumpa tak ayat tu? Mereka jumpa, betul tak? Mestilah semua sahabat hafal ayat tu, betul tak betul? Sebelum kita hafal, sahabat hafal dulu. Maknanya sahabat, mereka baca ayat tu dalam keadaan mereka semua tahu kata mereka ahli syurga. Tetapi perangai mereka, tabiat mereka, para sahabat yang mulia ni, lagi 6 bulan nak Ramadan, mereka berdoa, ya Allah tolong bagi kami jumpa Ramadan, kami rindu Ramadan. Kita belum tentu syurga Allah.
Nak main Ramadan susah hati. Ni kacau lah. Boleh. Lepas ahli syurga. Lepas janji. Mana ada orang macam kita berkesempatan duduk dalam majlis ilmu Nabi. Nabi tengah kuliah. Nabi diam seketika. Nabi bangun. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Mana nak dapat zaman kita lagu tu? Direct terus, hang syurga, hang syurga, hang syurga, hang syurga, hang syurga, hang syurga. Kita tak dapat peluang lagu tu. Para sahabat, benda tu depan mata mereka. Mereka tahu siapa masuk syurga. Tapi lagi 6 bulan nak Ramadan, punya doa supaya dapat masuk. Pasal nak rebut peluang nak bagi dapat syurga. Rebut apa? Hampa ada syurga. Tapi tabiat mereka. Pasal apa? Fastabiqul khairat. Benda baik ni cukup kena berebut untuk dapat. Mereka kita, Allah. Tukar. Malam ni, semua orang kena looking forward untuk bulan Ramadan. Dia bukan boleh looking forward duduk saja, tak boleh. Islam bukan agama retorik. Islam bukan agama retorik macam pentas politik kang, bukan. Islam agama action oriented. Dia kena buat kerja. Hampa excited Ramadan, hampa buat apa? Baca tak buku bahasa Ramadan? Kurma kuang-kuang ada tak dekat rumah? Betul tak betul? Atas meja dah ada kurma belum? Nampak tak? Benda ni semua untuk kita looking forward. Quran macam mana? Dah prepare untuk juzuk berapa apa semua. Ini disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif. Maknanya apa? Nombor 1, preparation para sahabat dengan ulama. 6 bulan sebelum Ramadan mesti banyak baca doa. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan banyak baca doa, kalau lagi 8 hari lagi telah. Boleh tak? Lagi telah. So malam ni tuan-tuan kena banyak baca doa, saya kena banyak baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Minta dapat pergi jumpa Ramadan. Yang ni sebut oleh ulama, mukaddimah saya punya percakapan. Apa dia? Para sahabat dengan ulama lagi 6 bulan nak Ramadan, mereka looking forward. Lagi beberapa hari lagi jangan tanya. Malam-malam menangis sembahyang hajat, takut tak jumpa Ramadan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa para sahabat. Patutlah mereka derma secupak. Kita derma sebesar bukit Uhud, besar lagi secupak mereka no? Itu perangai para sahabat rupanya ya ibu-ibu. Yang kedua, apa tabiat dan perangai para sahabat dan juga para ulama tabi'in, terutamanya tabi'in semua. Apa perangai mereka? Mereka sudah mula panah injin baca Quran. Saya baca benda ni tak lepas lah. Boleh saya ulang balik tak perkataan tu? Saya ulang balik kat tuan-tuan semua, ayah-ayah, ibu-ibu semua dengan elok-elok. Saya ulang balik sekali lagi. Bila main nak dekat Ramadan, tadi berdoa tak berhenti. Itu nombor 1. Doa jangan berhenti. Jangan doa banyak. Teringat ya doa. Ya Allah bagi kami dapat Ramadan. Nanti dalam Ramadan nak doa banyak-banyak. Susun siap doa apa nak baca. Macam kita nak pergi umrah. Yang kedua, para sahabat mereka dah mula panah injin untuk baca Quran. Tuan-tuan abang main kat saya, sahabat mana yang tak baca Quran hari-hari? Sahabat karib kita ada lah. Sahabat karib kita ada lah. Tak, sahabat Nabi, hak mana tak baca Quran hari-hari? Abang main kat saya. Sayyidina Osman, tuan-tuan buka dalam manaqib Sayyidina Osman. Tuan-tuan buka dalam sirah Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kalau mai bulan Ramadan, setiap malam khatam Quran dalam sembahyang tarawih. Dalam sembahyang malam dia tu, dia khatam Quran 30 juzuk. Bukan kata tak baca Quran, tiap-tiap hari khatam Quran. Ni cerita gila. Tapi soalan dia, pasal apa mereka nak perangat injin nak baca Quran? Boleh faham tak? Bukan mereka jenis tinggal Quran.
Hari saya main kat tuan-tuan lah. Kita hitung diri kita, tinta nisbah. Macam lepas. Itu preparation ahli syurga bila nak jumpa Ramadan. Jadi kita semua malam ni kira, kalau bahasa saya, habis tak ada harapan lah. Kena semua, kena lagi semua. Itu gambaran yang ditulis oleh ulama. Mereka yang dijanjikan syurga, itu keseronokan mereka untuk bulan Ramadan. Jadi saya nak malam ni tuan-tuan kena main rasa. Saya tak tahulah bahasa saya ni boleh sampai ke tak, saya tak tahulah. Tapi kalau boleh malam ni kita mau bagi jadi rasa syok. Ramadan nak main ni, aku kena ni kalau ada kat luar ni orang berniaga apa duk jual kurma ke apa, kita kena pergi beli dia sekali lagi. Tuan-tuan ada kawan-kawan kita ke mana, saya pun tak tahulah. Kalau ada penduduk tempatan dia duk jual buah apricot ke kurma apa, pergi beli kat dia bang. Balik rumah abang ni nak dekat Ramadan. Hak tu buah mula nak tunjuk kata aku nak sambut Ramadan. Yang mana siapa yang tak puasa daripada awal Syaban, lah ni bukan boleh puasa dah. Tidak digalakkan oleh ulama orang yang tak puasa daripada awal Syaban hari itu untuk puasa. Suruh prepare untuk Ramadan. Dah tak ada apa, nak buat apa pun tak boleh. Puasa pun tak boleh. Semayang malam, tahajud tak ada, terkejut ada. Terkejut ada lah, tahajud ada. Habis. So malam ni, kalau itu mukadimah saya, boleh saya tambahkan sikit lagi lah, perasaan gerun sikit lagi. Lepas tu baru kita bagi apa poin yang ada. Ke tuan-tuan nak yang gerun tu duk lah? Boleh je, saya boleh tukar ya. Ibu-ibu, nak awal ke lah? Ancaman ni awal ke lah? Kalau lah buat lagu ni, kalau awal buat belah nu. Awal. Lah. Okey lah. Okey. Ancaman lah. Okey. Penganjur betul? Okey, penganjur kata lah. So saya bagi dulu apa yang ada dalam bulan ni. Dia kata aku meluat nak dengar ancaman ni. Awal-awal dah kena tiaw lah. Para sahabat buat gila-gila, kita tak ada apa. Tapi tak apalah, itulah nilai kita. Bagus bila kita baca kisah para sahabat, kita sedap diri kita, bagus. Baru kita tak mengata ke orang. Betul tak? Ada seorang budak, dia abang kat pak dia. Pak oi, cik tak mau pergi masjid. Dia abang pak dia. Cik tak mau pergi masjid. Pak dia kata betul faham tak pergi masjid. Dia kata cik main masjid nak jadi orang bagus. Masuk masjid dia seorang duk main handphone, seorang duk tidur, seorang duk ni, 2-3 orang duk menyembang politik, mengatakan orang. Meluat pergi masjid kalau lagu ni. Budak tu kata kat pak dia. Pak dia kata tak apalah lagu ni. Kalau betul hang tak mau pergi masjid, ni hari ni lah sembahyang Isyak sat lagi hang bawa ayat ni pergi masjid. Syarat dia akan bagi tumpah. Hang bawa ayat ni penuh, tak tumpah hang pergi masjid, hang balik rumah, esok hang tak payah pergi masjid dah. Pak dia kata dah. Oh, dia kata senang. Pak dia kata senang. Azan. Sila. Ikut tuan-tuan ni, masjid tuan-tuan bukan saya. Betul. Ahli qaryah sini tak ada masalah. Ya, sebab ada setengah tempat ni kalau tak azan dia ingat tak nak Isyak dah. Dia kata malam tak nak Isyak apa? Tak ada azan. Tak ya? Betul ya? Saya ikut tuan-tuan saja. Saya tak tahu. Sebab masa kami duduk dengan Syekh Nuruddin dengan Datuk Arun ni, dua-dua biasa berlaku. Boleh ada yang azan, ada yang tak ada azan. Maksud ikut je lah. Saya lagilah ta'lim, ikut je lah. Tak ada, terus ya. Khalas. Jadi pak dia kata-kata ni, hang bawa cawan ni isi ayak, hang pergi masjid, jangan bagi tumpah. Hang pergi bawa ayak, balik tak tumpah, esok hang tak payah pergi masjid. Dia kata senang. Pak dia kata senang. Dia pun ambil cawan, dia main. Jaga, bawa ayak ambil masuk daripada pintu tu, masuk jalan mai depan. Duduk ni semayang, dia letak elok-elok cawan tu kat depan. Sekali dia pegang balik cawan tu, dah habis bagi salam, dia balik rumah, sampai ke rumah. Assalamualaikum, dia bagi salam kat pak dia. Waalaikumsalam. Aku nak tanya ke hang ni. Pak dia kata lagu tu kat dia. Dia kata, "Pak, kalau nak tanya ayak tumpah ke tak?" Cik nak abang. Ayak tak tumpah. Dia abang kat pak dia lagu tu. Pak dia kata, aku bukan nak tanya hak tu. Habis aku nak tanya berapa orang hak tidur dalam masjid? Pak dia tanya dia. Dia kata Allah tak dan tengok pula. Berapa orang main handphone? Tak dan tengok pula dah. Duk jaga ayak tak bagi tumpah. Berapa orang menyembang? Tak dan tengok pula dah. Pak dia kata hak tu aku nak abang kat hang. Kalau hang main masjid, hang duk majlis ilmu, hang sibuk betul diri hang takkan sempat tengok orang lain. Hang tak ada sempat nak mengata ke orang, hang takkan sempat hang sibuk betul diri kita.
Tu pak dia, abang dia. Sama lebih kurang macam kita ni lah. Kalau kita baca cerita para sahabat, kita rasa diri kita hina, bagus. Kita perbetul diri kita, kita tak sempat nak mengata ke orang, nak hina orang, nak cari salah orang, nak ambil tahu benda tak ada kena mengena dengan kita. Dalam hadis 40 dah abang dah, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam hang cantik, hang tinggal benda yang tak ada kena mengena dengan hang. Habis cerita. Habis cerita. So ancaman letaklah, settle. Okey, setuju ibu-ibu? Ngam. So apa ada dalam Ramadan yang para sahabat sampai 6 bulan ni, geng-geng syurga ni 6 bulan awal punya duk minta doa nak jumpa? Baik, jom kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hujung bulan Syaban ni, saya bagi lain sikit lah. Selalunya orang akan bagi, tuan-tuan, Nabi sebut iza jaa Ramadan, bila mai saja Ramadan, futihat abwabus sama, akan terbuka semua pintu syurga, pintu langit. Wa ghulliqat abwabun nar, akan tutup pintu neraka, dan akan dibelenggu hafathumus syayatin, dia ikat semua syaitan-syaitan. Betul tak? Yang tu semua orang akan abang. Saya tak baca yang tu lagi, yang tu kemudian, yang tu semua orang dah tahu. Saya nak baca khutbah akhir Nabi bulan Syaban. Yang tu saya nak baca. Nanti kalau tuan-tuan tu khutbah akhir bulan Syaban Nabi, keluarlah dalam internet tu sekali lagi. Kalau tuan-tuan tekan tu keluar. So ujung bulan Syaban, Nabi naik mimbar, Nabi tengok para sahabat, Nabi bagi. Apa mula Nabi? Nabi kata, dengar elok-elok, tengok saya. Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, hai manusia, qad adhallakum syahrun. Bagus siapa pandai cari kat ni bagus. Cari. Cari tu khutbah. Tak usah buat kutipan lagi, sabak-sabak betul tak? Cepat sangat. Jangan jual lagi. Bagi hadis tu dulu baru ngam, betul tak? Cari hadis tu dulu. Tak apa, tak kira dia pancar kat sini hadis tu. Ni ambil tolong saya. Tolong saya. Tolong kan. Okey. Biar kawan-kawan kita tolong. Okey, sat lagi. Katakan, Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, qad azallakum syahrun. Ni perkataan dia. Siapa yang duk menulis, tuan-tuan putuskan dalam bentuk point. Senang. Nabi kata apa? Qad azallakum, akan mai memayungi kamu semua, syahrun azimun. Nombor 1 Nabi sebut, yang akan mai jumpa hampa nanti, syahrun azimun, bulan yang luar biasa. Nabi yang sebut, bukan saya. Nabi nak describe Ramadan mai kat kita, Nabi habaq kata bulan luar biasa, azim, terlalu besar bulan tu. Dia tak jadi kabir, dia jadi azim, besar yang tak boleh nak dihurai. Bulan tu nak mai kat kita lagi 8 hari. So azim, dahsyat apa semua ni. Apa sambungan dia? Qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Nabi sebut kat kita bulan yang penuh dengan berkat. Ni saya bagi tahu kat tuan-tuan, tengok saya sat dulu. Saya tahu ni semua ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah, ni semua okey. Cuma ulangan saja, kukut lupa. Kita jenis bangsa yang perlu barakah dalam kehidupan. Kita bukan jenis orang yang tak percaya dengan barakah, dan kita bukan orang yang boleh sombong dengan barakah. Maknanya orang lain duk pergi salam tok syekh ke apa ke, kita duk buat aku tak apa, aku dia ni apa aku. Kita bukan jenis bangsa lagu tu. Kita jenis bangsa yang hidup dengan keberkatan. Apa bukti dia? Nombor 1, doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa ni semua hafal. Kalau siapa yang tak percaya barakah, risau doa makan tak baca. Betul tak betul? So doa makan kata apa? Anak-anak kecil kita duk baca kat tadika, betul? Sekolah kafar, sekolah agama semua duk ajar. Apa dia? Allahumma, ya Allah, barik lana, tolonglah berkatkan kepada kami fima razaqtana, rezeki yang kau bagi kepada kami. Perlu tak berkat dalam hidup? Perlu. Kita masa nak makan doa berkat.
Masa kita nak hidup pun ada berkat. Sekali lagi saya cerita. Tetapi untuk Ramadan, daripada pagi sampai pagi esok balik, barakah semua. Sepanjang hari barakah. Lagi kita perlu berkat tang mana? Ibu-ibu perlu berkat tang mana satu lagi? Masa menikah. Bila menikah saja Nabi ajak kita baca doa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkatan untuk kamu berdua. Nak mula keluarga pun berkat kena ada dalam hidup. Betul tak betul? Itu saya risau kalau orang duk kata berkat ni hanya pada Rasulullah saja, tak ada pada yang lain dan sebagainya. Orang kahwin hang baca hadis apa? Mesti kena baca doa. Ini doa sahih Nabi ajak kita. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa semua hafal, sunnah Nabi. Nak mula keluarga pun barakah juga. 2, 3. Apa berkat lagi? Hari-hari duk buat. Tak sat buat juga. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam hari-hari pun minta berkat dekat Allah Ta'ala juga. Betul tak betul? Itu kita kena buat momen dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi salam sampai ujung. Kalau assalamualaikum je tak dapat lah. Betul? Makan, tak baca doa makan, tak dapat lah. Baca doa makan, dapat berkat. Kahwin sekali je lah. Boleh lah lebih, tapi saya pun takut bini lah. Itu lagu mana? Jadi dia kena ada momen dia, betul? Tapi Ramadan tak. Ramadan mula tuan-tuan celik mata. Buat apa? Mula-mula celik mata? Sahur lah. Nabi kata apa? Tasahharu fa inna fis sahuril barakah. Sahur kerana pada sahur ada barakah. Buka-buka mata berkat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sepanjang hari berkat. Tengok para sahabat berlumba-lumba nak ambil benda tu. Subhanallah. Poin ketiga, sambungan hadis tadi tu. Nampak macam tak keluar lagi, tak apa. Wahyu lambat sikit kadang-kadang. Wahyu lambat sikit kadang-kadang. Nampak, relax. Tak ada. Saya sambung, saya baca kata, alah tak apa, tekan kau handphone pun keluar juga. Sambung. Ya ayuhan nas, hai manusia, qad adhallakum syahrun azmun. Akan mai ke hampa bulan yang besar, azimun, mubarakun, berkat. Sambungan dia. Syahrun, bulan itu, fihi lailatun khairum min alfi syahri. Pada dia ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nampak? Tuan-tuan tengok saya. Tuan-tuan tengok saya. Janganlah duk pi marah orang tua. Jangan duk marah kalau ada tok-tok guru duk pengajak kita. Cari malam Lailatul Qadar. Jangan duk buat macam, apa istilah dia? Jangan duk buat soleh sangat. Jangan duk buat orang kata terlajak soleh. Dia kata, bukan kita kena ibadah ikhlas ke? Bukan kita kena ibadah ikhlas ke? Itu duk mayang sudahlah, dapat tak dapat sudah. Allah bagi kat orang ikhlas. La haula wala quwata illa billah. Dia nak buat lagu tu. Nabi nak habaq kat kita dahsyatnya bulan Ramadan. Buah ketiga lepas hebat, lepas berkat, Nabi habaq dia ada malam Lailatul Qadar. Dia ada malam apa? Lailatul Qadar. Yang ni minta izin kepada penganut imam lah, minta izin. Tajuk ni tak cerita. Tu dia keluar dah. Penaik atas sikit. Penaik atas sikit. Kemah lah. Penaik atas sikit. Penaik atas sikit. Tak bagi mic. Mic belakang. Dia tak tengok. Naik atas sikit. Hadis tu orang tak nampak. Tu cukup. Dah tu. Tu, Rasulullah kata, fihi, tengok tangan tengah-tengah baris kedua tu. Fihi lailatun khairun
min alfi syahrin. Kita berhenti dalam situ tadi. Tuh. Sambungan dia. Padanya Allah wajibkan puasa. Faradallahu siyamahu. Siang dia Allah wajibkan kita puasa. Malam dia Allah suruh hidupkan dengan semayang sunat. Maknanya sunat. Malam dia sunat. Dia tak ada fardu. Malam dia sunat. Tuan-tuan tengok saya, tak usah baca tu tak lagi. Tengok saya dulu. Lagi dia kata tu kata kacau pula dah bintayang tu baca tu pula dah. Aku. Okey, tengok saya. Tu tak apa, hadis tu ada ajalah. Maknanya yang saya baca ni hadis betul lah. Apa saya nak abang? Bulan Ramadan, dahsyatnya bulan Ramadan ni adalah terletak pada puasanya. Puasa siang hari tu dahsyat. Pasal apa dahsyat? Pasal apa dahsyat? Pasal apa puasa tu berkat? Pasal apa puasa tu akan bagi kita dapat Lailatul Qadar? Pasal apa? Sebab disebut dalam hadis Nabi kata apa? Nabi kata, kullu amal ibni Adam, semua amalan anak-anak Adam, baginya lipat ganda daripada 10 sampai 700. Illa saum, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa aku punya. Oh, tu kira sombong Allah tu. Oh, dahsyat tu. Allah dia, tuan-tuan baca sifat 20 tu adalah jumpalah sifat-sifat Allah Taala tu kan. Tu tak apalah, Allah dia boleh takabur, tak ada masalah kan. Kita yang tak boleh, Allah laknat kita. Tapi nak abang kata Allah kata apa? Semua amal anak Adam lahu, bagi dia aku lipat ganda 10 sampai 700 kali ganda. Boleh tuan-tuan bagi sedekah, Allah boleh bagi sampai 700. Tuan-tuan semayang, Allah boleh ganda 10, Allah boleh ganda 70. Kalau semayang fardu, tuan-tuan buat haji, buat umrah, Allah boleh ganda. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa aku punya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan balas dia ikut aku punya cita rasa. Kalau sehari dia puasa ngam, aku sayang kat dia, syurga untuk dia terus selesai. Tak ada 10 wala 700 wala apa, tak ada, syurga terus. Hak tu puasa. Hak tu standard puasa. Ibu, tu standard puasa. Sebab tu Nabi sebut akan mai ke hampa semua bulan yang dahsyat, bulan yang barakah, dia ada Lailatul Qadar, siang dia fardu puasa. Pasal apa nak kena habaq lagu tu? Pasal puasa tu jangan main-main. Dia Tuhan punya. Tuhan akan bagi dekat kita. Kalau dia kata aku suka dia ni, aku akan bagi dekat dia Lailatul Qadar, dia dapat. Tuan-tuan tak dapat nak hadam lagi, jangan takut. Kalau tuan-tuan rasa tu ayat saya, mai saya bagi rojokkan. Jangan takut. Tuan-tuan buka hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke 29. Ketika Sayyidina Muaz bin Jabal tanya Nabi, ya Rasulullah, apa amalan yang boleh bagi saya masuk syurga jauh daripada neraka? Nabi kata dekat dia, kamu tanya aku soalan yang cukup besar. Allah hanya akan mudahkan bagi orang yang Allah nak mudah, dan Allah akan bagi payah kalau bagi siapa yang Allah nak bagi payah. Sebab itu para sahabat doa bagi dapat Ramadan, pasal sambungan yang Allah bagi mudah bagi siapa yang Allah nak bagi mudah tu, sambungannya apa? Pertama syahadah, kedua semayang, ketiga puasa, zakat, haji. Puasa dia kena mai daripada Allah. Allah kata Ramadan ni senang untuk hamba, senanglah hamba bangkit sahur, senanglah kita bangkit sahur, senang kita tarawih. Orang kata 20 rakaat tarawih, okey, no problem. Nampak? Tapi bila mai Allah kata mampu hang tu mampu. Dia nak suruh sahur pun, oh dia punya menggeliat dia. Suruh tarawih 20 pun dia rasa azah. La haula wala quwata illa billah.
Kita semua biasa dah lalu suasana tu dulu. Biasa betul nak masa kita muda semua biasa lalu lagu tu. Betul? Sebab masa kita banyak dosa. Sebab kita semua banyak dosa. Sebab itu muqaddimah tadi saya bagi dua kan. Satu banyak berdoa kan, betul tak? Satu lagi apa dia? Start enjin baca Quran, betul? Tambah satu lagi. Baru teringat dalam kitab Lataif pun sebut juga. Apa dia? Para sahabat semayang taubat mohon pada Allah untuk nak masuk bulan Ramadan. Saya kagum dengan para sahabat. Mereka ahli syurga tapi boleh berperwatakan macam terlalu jauh daripada syurga. Kita belum lagi, tapi rasa macam dapat syurga betul. Asyik. Sahabat semayang taubat, ulama semayang taubat. Imam Syafi'i semayang taubat. La ilaha illallah. Dia khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Taubat apa? Betul tak betul? Patutnya bahasa dia, kalau Imam Syafi'i semayang taubat, perasan kita kena mandi wajib lain apa? Kena mandi sunat taubat. Kan dalam hadis Nabi kan, siapa nak taubat dia mula dengan mandi dulu. Kena mandi sunat taubat belik bah kita ni. Nak masuk Ramadan tu, sebab nak bagi senang bangun sahur. Pasal kita tak tahu, kita jauh. Betul lah. Semoga Allah bagi saya dan tuan-tuan Allah pilih di kalangan orang yang dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna iza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Tu doa minta mudah. Tak lepas fikir orang tu. Sambung. Sebab memang dahsyat sangat bulan Ramadan ni, dia dahsyat. Sambung. Tu semua dah ada kat depan. Sekejap tuan-tuan baca, jangan takut. Sambungan dia, malam dia sunat bangun semayang. Nabi sebut, maknanya Nabi galakkan kita. Tapi kita tak boleh nak faham. Kita kena tengok sahabat Nabi. Oh, Sayyidina Umar semayang 20 rakaat. Sayyidina Zaid bin Thabit 20 rakaat. Sayyidina siapa lagi imam seorang lagi siapa? Siapa imam seorang lagi? Sayyidina Zaid seorang lagi? Rasa macam jiran kita kan, terlupa pula siapa dia tu. Cari tak satu lagi nama. So semua tu sahabat-sahabat di zaman Nabi, talaqi Quran dengan Nabi, dengar wahyu daripada Nabi, tulis Quran depan mata Nabi. Mereka semua sembahyang 20 rakaat. Subhanallah. Boleh tak saya ulang balik ayat tu? Boleh saya minta izin saya ulang balik skrip tu? Boleh? Ibu-ibu? Saya ulang balik. Mereka ahli syurga. Mereka bagi secupak lagi besar daripada kita punya sebukit Uhud. Tuan-tuan dengar tak? Biasa dengar tak hadis tu? Hadis tu Nabi habaq kat kita. Nabi kata, hampa semua derma sebesar bukit Uhud, sahabat aku derma secupak, besar secupak lagi sahabat aku punya pahala daripada hampa punya bukit Uhud. Tu standard kedudukan kita dengan mereka. Sahabat bagi sebesar secupak, lebih besar daripada bukit Uhud, tapi mai dekat Ramadan 20 rakaat. Kita bukit Uhud pun tak dan, Gunung Jerai pun tak dan pi. Sini apa? Menara Condong pun tak dan. Harta kita nak bagi banyak tu tak dan. Mai tarawih 8.20 bergaduh. La haula wala quwata illa billah. Tahun 2022 kot, takkan lu buat perangai lagu tu lagi. Handphone pun dah canggih dah. Tahun 2022 patut kita berusaha nak lagi perbanyak sembahyang tarawih, bukan kuih kurang. Betul tak betul? Lari jauh kita. Rezeki malam ni. Terima kasih pihak menganjur apa semua pilih tajuk ni. Cuba kalau pilih tajuk lain ke apa kan. Rasanya tak sampai kat sini betul. Kita sampai pukul berapa? 10.30. Dahsyat sangat. Hanya nak buat wali lagu tu. Kebah bungkok-bungkok kan tahu tak duduk sini. Tak boleh.
9 suku cukup lah. Lagi 15 minit. Khalas. Yalah balik nak beli kurma lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang saya kasih dan saya cintai sekalian. Dia pasal apa saya duk bakar lu tu? Sebab 2 hari bulan 4 first tarawih, betul? 2 hari bulan 4 semua looking forward 2 hari bulan 4, betul? 2 hari bulan 4 jatuh hari apa? Sabtu. Maknanya boleh jadi anak-anak tuan-tuan balik main nak tarawih dengan tuan-tuan untuk first time tarawih tu. Dia nak main jumpa pak dia, tok wan dia, cucu, katalah depa nak main meriahkan masjid ke ataupun nak semayang kat rumah ke apa. Ya tengoklah macam mana keadaan kan. Mungkin ada yang nak first time, lepas tu dah kerja dah. Bukan boleh duduk gaduh balik dah. Jadi tuan-tuan sebagai atuk, nenek, ayah, ibu yang ketua, tuan-tuan kena bakar keluarga tuan-tuan bagi elok supaya Ramadan kali ni dia dahsyat. Mujuk kita semua hidup, insya-Allah ya Allah, tolonglah bagi kami jumpa Ramadan. Amin, amin. Mujuk kita hidup. Cuba kalau last kali Ramadan kita masa PKP. Allah, tang rumah ya. Semayang tang rumah ya. Ni Allah bagi panjang umur untuk main balik masjid tu. Bayang Tok Wan bawa cucu main mayang. Syok. Syok. Dia punya Ramadan dia lain. Lepas tu sahur first time sama-sama ramai-ramai. Cucu makan Tok Wan kau, meriah. Masa tu tuan-tuan nak engke, hampa jaga Ramadan ni Allah bagi kita hidup. Tuan-tuan ketua keluarga. Betul? Ibu-ibu ketua keluarga. Penting. Al-ummu madrasatun iza a'dataha a'data syaban tulal i'raqi. Ibu-ibu adalah sekolah. Sekolah ni kemah, anak-anak semua akan jadi kemah. Tahu? Tu yang saya duk bakar ni nak bagi supaya sebab dia kena satu. Tu lazat tu, kena satu. Allah masya-Allah. Best tu. So, saya bagi kat tuan-tuan poin-poin banyak malam ni dengan doa saya bagi doa yang mustajab apa semua saya bagi. Insya-Allah. Imam Al-Ghazali ajar apa semua dah. Tuan-tuan amal insya-Allah. Bagi doa kita semua makbul, doa bagi kita berjaya dunia akhirat, bagi sihat walafiat semua boleh insya-Allah. Amin amin amin. Malamnya 20 rakaat tarawih, dia tak ada salah hadis tu, tapi malamnya tarawih, tapi kita standard 20 rakaat. Khalas, sambung. Apa Nabi kata? Sambungan dia tu. Siapa yang menghampiri dengan amalan sunat pada bulan itu, kata Nabi. Bahasa mudah dia, siapa yang buat sunnah Nabi yang sunat, bukan sunnah Nabi yang wajib. Sunnah Nabi yang wajib semayang fardu apa semua tu. Ni sunnah Nabi yang sunat. Tuan-tuan pakai serban mai semayang tarawih, tuan-tuan pakai kopiah putih mai tutup kepala mai. Tu semua sunnah Nabi, tutup kepala apa semua sunnah Nabi. Serban sunnah yang lain, tutup kepala sunnah yang lain, warna putih sunnah yang lain, warna merah sunnah yang lain, warna yang lain sunnah yang lain, baju Melayu sunnah yang lain, kancing atas sunnah yang lain, buka atas sunnah yang lain. Tuan-tuan mai buat sunnah tu, tak usah kira semayang tarawih. Hak saya sebut tu semua kecil-kecil tu. Hak kecil-kecil tu tuan-tuan buat, kata Nabi apa? Baca hadis tu ada. Siapa buat sunnah di bulan Ramadan sama seperti dia buat satu wajib di bulan yang lain. Dahsyat. Tuan-tuan tahu tak nisbah sunnah dengan sunat dengan wajib? Sunat kalau buat pahala dia 1. Fardu kalau dia buat pahala dia 70. Tapi bulan Ramadan siapa buat sunat pahala dia 70. Ginti biji tasbih ya. 70. Subhanallah. Dahsyat Ramadan. Betul ya, memang tadi awal pun kata dahsyat lah, memanglah betul. Tuan-tuan renyih ke orang. Seronok bangun pagi anda sahur nama kamu assalamualaikum haji. Bagi salam. Semua bukan 1, 70. Ada orang main angkat tangan. Sekali lagi lah sama orang jenis cerdik tak ketahuan lah. Dia kata, bolehkah ustaz duk tanya soalan duk ajak orang suruh kira pahala lagu tu?
Adakah cara Islam duk abang lagu tu? Kita kata awal pula tak ada. Bulan Ramadan lah Allah Ta'ala suruh kira. Dia kata tang mana? Tu hadis tu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Ilmu hisab, ilmu apa? Ilmu matematik lah. Matematik ilmu apa? Ilmu kira. So Nabi abang, siapa puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dia hitung pahala-pahala dia dapat banyak mana. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah ampun semua dosa. Dalam riwayat yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar. Allah ampun dosa yang lalu, Allah ampun dosa hak nak mai. Hadis sahih. Bukan bahasa saya. Nabi kata apa? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Ada hisab dekat situ. Dia kira, dia hitung. Wish, ni kalau buat ni banyak ni. Ni banyak ni. Kalau tidak, pasal apa doa abang tu? Tuan-tuan rasa macam saya abang. Sambung baca. Nabi abang dekat situ. Siapa buat yang sunat 1, siapa yang buat yang fardu 70. Maknanya tuan-tuan semayang zuhur di bulan Ramadan, semayang fardu sama dengan 70 kali 70. 70 yang pertama sebab bulan Ramadan, 70 yang kedua sebab dia semayang fardu. 4,900 pahala untuk semayang fardu di bulan Ramadan. Nah, baca lah. Kalau tak Nabi cerita kat kita buat apa? Sebab dia nak suruh kita seronok bulan Ramadan. Hak sambung bawah ni tu memang telah yang ni kita duk buat dah. Hak ni dah duk buat dah, teruskan. Ni saya kata teruskan. Dia punya semangat tak payah bakar teruk sangat. Sebab dah biasa buat dah. Apa dia? Sambungan dia kalau tuan-tuan baca yang banyak tu, yang panjang tu, dia dialog Nabi suruh. Nabi kata apa? Bagilah orang buka puasa makan. Nabi kata lagu tu. Okey, tu dialog. Bawah tu dialog sebab saya sahabat tanya apa, saya baca kat tuan-tuan. Yang dori saya baca kat tuan-tuan. 5 minit lagi, cantik. Dia tadi ni jahat semua. Duk kira masa lagu tu 5 minit apa dia bagi kurang kan. Nampak macam mana? Masa saya dia bagi sejam cukup lah. Tak apalah. Kan rugi tak mana. Baru ada lagi 8 hari. Esok pagi boleh kuliah lagi. Jumaat. Sebelum Jumaat kuliah lagi. Duha. Lepas tu malam kuliah lagi. Jumaat esok Sabtu tak kerja. Tuan-tuan boleh ceramah panjang sikit. Baik, mari sama-sama kita lancarkan tabung untuk apa? Derma. Oh bukan yang tadi silap. Itu Ramadan. Iklan tadi Ramadan silap. Okey. Tak apa, lancar tabung dulu. Siapa nak bagi derma dulu bagi. Syah bagi sikit. Tak ada bawa duit pula. Jalan tabung. Mana tabung? Berjalan tu. Kita baca selawat, tak ada masalah. Sambil pergi. Angkat tabung bagi jalan. Ini dakwah. Bagus ni bulan Ramadan, nanti orang nak bayar guru-guru dan sebagainya. Jalan. Kita baca selawat lah sambil tunggu. Selawat apa nak baca? Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Jom semua. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Pernah suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Jom semua kuat. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi
Rasulullah, matanya yang terang, sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam. Untung orang Melayu anak mata hitam sama macam Nabi. Betul, orang Melayu mata dia hitam kan? Untung. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas, saling kuat mencengkam. Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Jom Allahu 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 Allah Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Okey, sambung. Nabi kata, hak ni jangan lepas lah. Siapa saja yang ada di sini, bahagian last ni, kalau yang atas tu dah tarawih pun susah nak buat, dia kerja malam dan sebagainya, apa, katalah boleh jadi lepas lah. Tapi sebenarnya bukan saya nak suruh lepas tu, saya pun tak mau kata lagu tu, tapi tak adil lah. Kita kena bagi tasamuh juga kat semua orang kan. Okey, katalah atas semua tak boleh, bawah ni, dialog ni daripada atas sampai bawah, tuan-tuan hadam elok-elok. Saya nak kita semua jangan bagi seorang pun terlepas. Setiap hari jangan bagi lepas. Buatlah kok mana pun, berempah pulah lah macam mana pun, hak hujung ni jangan bagi lepas. Orang tanya, siapa nak kena kata lagu tu? Bukan saya, Nabi yang buat lagu tu. Nabi kata apa? Bagilah orang yang buka puasa ni makan. Nabi sebut. Tiba-tiba para sahabat, dia sambungan dia Nabi kata, bagilah orang yang buka puasa itu makan. Sebab apa? Sebab Allah akan ampunkan dosa dia, Allah bebaskan dia daripada neraka, Allah bagi dia masuk dalam syurga. Tu ada kat situ. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, bukan kami semua boleh bagi orang makan buka puasa? Betul kan? Sahabat Nabi ada yang tak ada duit dia lah, ada yang yalah Nabi belah dia kan, bukan dia tak ada duit, betul tak Imam? Ada yang tak ada duit. Jadi para sahabat kata lagu tu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukan semua orang boleh bagi semua orang makan. Dia kata lagu tu, tak ada duit. Kalau dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Hadis Imam Nawawi, hadis yang ke-25, Nabi abang kata apa? Tidakkah sama juga soalan dia, sama juga. Dia kata macam ni. Nanti tuan-tuan buka hadis 40. Nabi kata apa? Para sahabat kata, zahaba ahlu dusur, telah beruntunglah orang-orang kaya.
Nabi kata lagu tu. Nabi kata awak apa kata lagu tu? Yalah, kami puasa, depa puasa. Kami sembahyang, depa sembahyang. Depa ada duit lebih bagi sedekah. Kami cukup-cukup makan ya, tak boleh bagi apa. Untung depa. Apa Nabi cakap dalam hadis yang lain, hadis 40 ni? Nabi kata, tidakkah sampai kepada kamu hadis aku pasal sedekah? Nabi kata lagu tu. Tak, sahabat kata, apa? Nabi kata, wa kullu tasbihatin sadaqah. Tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atas tu. Setiap kali tuan-tuan baca, semuanya sedekah. Nabi kata, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Tadi kita baca apa? Wa kullu tahlilatin sadaqah. Tu siapa yang kata tak ada tahlil, tak ada, baca hadis tu. Nabi kata, wa kullu tahlilatin sadaqah. Nabi bagi mudah kat sahabat, nampak? Nabi kata, okey, hangpa tak ada duit, tak apa, baca zikir. Hadis ni Nabi kata lagu tu tak? Nah, hadis ni Nabi kata lagu tu tak? Nabi tak kata lagu tu. Ayah, ibu, abang, kakak, ni hak mana yang tak ada duit ke apa, pandai-pandai lah hangpa, buatlah lagu mana, jimat duit lagu mana, bagi juga orang makan. Pasal apa? Nabi sambung. Bila sahabat kata, bukan semua orang boleh bagi makan. Nabi kata, bagi makan orang yang buka puasa, walaupun sebiji kurma, setengah kurma, atau seteguk ayam kosong. Maknanya kalau siapa hak tak ada duit tu zaman para sahabat, pi angkut ayam cedok, mai tuang bagi orang buka puasa makan. Pasal apa? Sebab Nabi sambung, setiap pahala orang yang puasa tu, hang bagi dia makan, pahala dia semua mai kat hang balik. Makna kalau saya, tak usah saya, tuan-tuan bagi makan dekat 100 orang mai buka puasa kat masjid. Tuan-tuan, ibu-ibu puasa sehari sekali saja, tetapi pahala seperti 100 hari ibu-ibu puasa. Tu. Ini amalan ni kita selalu buat, tapi kita buat kadang-kadang, ada hari kita buat, hari kita tak. Kali ni tak mau. Setiap hari mesti buat. Tak semestinya RM10. Sebiji, 2 biji kuih pun kalau dah tak ada sangat, bagi juga. Kalau tak ada, ambil lah air mineral mana-mana, pergilah bagi. Rumah tuan-tuan ada kowe, ada kuku, ada apa semua, tadah mai jamu. Bagi orang buka puasa minum. Bukan saya, Nabi sebut. Sebab apa? Rugi pahala puasa orang punya banyak ni, pahala tu ada ni. Hampa tak mau rebut kah? Sekadar bagi dia minum saja, pahala dia main kat hampa. Tak mau kah? Bagi orang seteguk minum air kotak, seruk tarik lagu tu, pahala dia main kat hang. Tak mau kah? Boleh nampak tak? Tu bukan saya, tuan-tuan baca. Nabi yang galakkan. Mulai kali ni punya Ramadan, kita dah minta umur panjang, betul? Kita nak jumpa Ramadan, betul? Kita tak mau sia-sia, betul? So jangan bagi terlepas. Siapa saja yang ada depan mata tuan-tuan yang puasa, jangan biar pahala dia pergi lagu tu. Mesti mai kat kita. Mesti mai kat kita. Tambah-tambah tu imam, gemuk dia lepas tu. Semua pakai jamu dia makan, pasal dia tu imam, pahala dia banyak. Orang semua jamu dia makan. Tok imam dia kena pada, dia kena seteguk sini, seteguk situ, seteguk situ. Kena buat lagu tu. Tambah ada budak-budak tahfiz lagi mai. Allahu akbar. Hari-hari mengulang Quran. Subhanallah. Bagi sikit tak apa. Nabi sebut, sebiji kurma, setengah kurma, seteguk ayam, sikit tak apa. Janji buat tiap-tiap hari. Jangan bagi orang yang puasa depan mata kita, kita tahu dia puasa, tambah pula dia soleh, dia berlalu dengan pahala dia lagu tu depan mata kita, kita tak kau dia mau main kat kita, rugi sangat. Tambah anak-anak yatim, Allah, tambah ibu-ibu tunggal, Allah. Itu semua orang yang Nabi jaga. Nabi sebut dalam hadis, siapa jaga ibu tunggal apa, pahala dia seperti pahala syahid. Maknanya dia penting. Allahu akbar. Mantan mufti Kedah, Datuk Paduka Badaruddin, betul? Ya, ziarah rumah dia aja. Lama lah. 4 tahun lepas, 4-5 tahun dah, tak ingat lah. Kawan dia 4-5 tahun sudah, 4-5-6 tahun sudah pergi ziarah kita. Ustaz Don, ya Datuk,
Mai ni, jom. Mai tak tunjuk sikit apa yang ana buat. Cantik, hak tu saya nak. Pimpin tangan, keluar pintu, buka pintu sini rumah dia. Saya ingat lagi. Rumah dia, kereta kami tepi tu. Keluar, jalan. Mai ni ana tunjuk ana punya budak-budak duk mengaji hadis. Ingat tuan-tuan, kalau ada anak-anak tuan-tuan yang nak jadi alim, nak jadi alim hadis, beliau antara yang ada lagi yang masih hidup. Maulana arwah Syekh Fahmi Zamzam meninggal dunia dah. Mungkin ibu-ibu tak tahu, tak kenal. Beliau berdoa, ya Allah, matikan saya umur 63 di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yang berlalu hari itu, umur 63 dia meninggal dunia. Wali Allah, antara ulama hadis yang ada di negara kita. Habis tak ada tuan-tuan tak sempat jumpa, anak tuan-tuan tak ada talaqi dengan dia. Antara lain ahli hadis yang masih ada Syekh Nuruddin dekat apa nama Janda Baik. Kalau tuan-tuan nak anak-anak tuan-tuan jadi alim hadis, antara orang yang masih ada tu Datuk Paduka Maulana Datuk Badaruddin. Dia memang buka batch untuk orang hantar anak mengaji hadis dengan dia. Riyadhus Salihin, Al-Azkar, semua Imam Nawawi punya. Naik kereta dengan Tok Syekh Arab ni level mufti tau. Ni level Tok Mufti yang kita duk ingat kita boleh duk tiaw lagu tu. Dia pergi Mesir jumpa Tok Guru dia. Naik kereta dengan Tok Guru, dia kata, jom aku nak bawa hang pergi jalan. Naik dalam kereta, Tok Guru dia kata, ni Badru, baca sikit kat aku hadis dalam Sahih Bukhari. Hang mula rasa hadis ni gila. Kalau kita Tok Guru tak saya tepi, saya nak balik. Hang Quran pun mangkang, hang nak suruh hadis. Ni level Tok Mufti kita. Hamba tak cerita, tak tahulah betul. Duduk dalam kereta, ngulang hadis dengan Tok Guru. Hadis bang. Dia bawa saya berjalan, dia kata ni tengok madrasah saya dalam kawasan rumah dia besar luah. Ni madrasah saya, ni kat sini, ni budak mengaji alia, ni budak mengaji ni. Ni ana ada belah lembu apa semua, ana sembelih sendiri. Lembu, kambing semua ni ana buat. Ana buat ni tempat dia. Okey, ni tempat ni. Jom kita pergi tepi sana. Dia ajak pergi tepi sana. Dia ajak pergi tepi sana. Dalam kawasan rumah dia. 1 2 3 4. Belah sana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 rumah ibu tunggal yang dia belah. Gila. Ni baru level Maulana. Kita Maulana. Jumpa ni je. Kira duk nak kahwin dua. Kawan tu sampai belah 20 orang elok tak ada masalah, duk kahwin satu lagu tu betul. Bini dengar bawah ni dia kata, abang ikut orang alim sikit. Kena tuan-tuan bagi orang yang buka puasa makan, pahala dia mai kat tuan-tuan. Bahasa saya, tuan-tuan nampak orang puasa, dia dengan pahala dia berlalu depan mata, tuan-tuan tak kaut mai kat tuan-tuan, tuan-tuan rugi. Wallahu a'lam. Habis. Ancaman pun tak ada baca. Pandai Wassallallahu ala sayyidina. Cukup. Boleh. Tu suruh buat muka nak dengar dah, habis dah. Wassallallahu dah. Tak ada apa nak abang dah kat tuan-tuan. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Semoga bulan Ramadan kali ini lebih bermakna pada kita. Rebut sungguh-sungguh. Tengok saya. Mujuk Allah bagi kita hidup, insya-Allah kita doa bagi hidup. Mujuk Allah bagi kita hidup. Kalau dia bagi habis hari tu tak ada nak rasa nikmat Ramadan ni. Jadi dah dapat rasa nikmat, jangan sia-sia. Jangan tinggal malamnya sunyi, jangan tinggal siangnya sunyi, jangan tinggal pahala orang puasa lalu depan kita. Kita tak kau dia mai kat kita. Rugi. Semoga Allah Ta'ala berkati hidup tuan-tuan, ibu-ibu kami dan juga semua. Saya seronok bersama dengan tuan-tuan hari ini. Saya yakin tuan-tuan tengok muka saya pun tuan-tuan tahu saya seronok. Saya nak cerita semua kalau boleh pada tuan-tuan. Tapi saya tahu pungkok tuan-tuan dah kematu. Jadi apa kata kita semayang sajalah.
Nanti kita sambung balik nanti dalam masa-masa yang akan datang. Masih ada 8 hari lagi. Jangan sunyikan 8 hari ini. Ingat, sahabat Nabi 6 bulan pun dah duk berdoa, dah pandai Injil. Kita dah terlewat, kena pagi, petang, siang, malam mengaji pasal Ramadan. Tuan-tuan, kita punya banyak pasal Ramadan. Satu, apa amalan di bulan Ramadan? Ada ulama tulis, antaranya Ustaz Muhadir Haji Jul ditulis. Tuan-tuan boleh main baca aja kitab tu, panggil tok guru, baca syarah sikit saja. Apa amalan di bulan Ramadan? Apa doa mustajab bulan Ramadan? Apa kata Imam Al-Ghazali? Hak belakang tu ada 4 kitab Lailatul Qadar saja, 4 kitab. Apa tanda-tanda Lailatul Qadar, apa malam Lailatul Qadar, apa dia hadis Nabi pasal Lailatul Qadar. 4 kitab pasal Lailatul Qadar. Atas lagi, apa lagi kitab yang ulama-ulama karang tentang apa tu malam pertama ni, apa nama 24 bulan tu kan, lepas maghrib kan dia buat pengumuman kan. Datuk Seri Syed Daniel tu dia akan buat pengumuman. Dia kata saya memengamu raja-raja kan, akan mengumumkan esok puasa kita nak buat apa? Apa tindakan kita nombor 1 esok puasa? Ada ulama tulis kitab pasal benda tu. Jawapan dia, sujud syukur. Niat saja ambil wuduk, saja aku sujud syukur kalau dapat masuk bulan Ramadan. Sebab apa? Kalau katalah malam tu kita masuk Ramadan, tahu-tahu tidur sangkut, meninggal dunia dalam keadaan pintu neraka tutup, pintu syurga semua buka. Tu Omar Hana punya cerita tak tengok kah? La ilaha illallah. Yang buat tu ni dia. Ni semua tak tengok nama belakang lah tu. Cuba tengok nama belakang Omar Hana tu sebenarnya ada ni. Kan Omar Hana buat cerita tu, kita sengaja buat logo tu bagi tuan-tuan senang nak rujuk. Kalau tak faham kan, rujuk yang tu. Cerita tajuk dia apa hidangan terakhir, jamuan terakhir, apakah ada yang bapa kepada mama tu, dia meninggal dunia dalam bulan Ramadan. Kan suami mama tu, papa abang kata, janganlah sedih mama meninggal dunia dalam bulan papa tu meninggal dunia dalam bulan Ramadan, ketika terbukanya pintu syurga, tutupnya pintu neraka. Setan semua belenggu. Masuk syurga takwih lagu tu je. Sebab tu bila dia umum esok puasa, kita duk hidup, kita dengar esok puasa, ambil wudu, sujud syukur, alhamdulillah ya Allah aku dapat. Baca doa, ya Allah, ada susunan doa dia, ulama susun, Imam Al-Ghazali susun, ya Allah berilah aku, ada banyak doa dia. Ada 8 hari lagi, sempat lagi nak tayang tentang sini. Sempat lagi tuan-tuan nak tayang lagi tentang sini. Okey? Baik, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Ampun maaf sekali lagi. Saya kata tadi, saya janji saya nak ajak satu doa. Yang tuan-tuan jangan tinggal doa ni. Doa ini para habaib akan baca 10 minit. Anak cucu Rasulullah akan baca 10 minit sebelum buka puasa. Jangan tinggal doa ni. Saya baca, tuan-tuan dengar. Lepas tu kita akan ulang seorang 3 kali. Boleh? Saya baca, tuan-tuan dengar dulu. Lepas tu kita akan ulang 3 kali. Lepas tu tutup majlis. Habis. Okey? Wassallallahu ala sayyidina. Baik, doa dia dengar elok-elok. Siapa nak rakam, siapa nak sebar, siapa nak ni buat, siapa nak hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa dia. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan dengar, lepas ni kita ulang sama-sama. Doa ni yang antara orang yang awal ajak saya doa ni, Ustaz Syed Kadeh, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, semoga Allah merahmati dia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Itu doa dia. Kita baca sama-sama. Nanti tuan-tuan ni kalau ikut ayah saya, sahur ada doa,
Saat lagi subuh tu ada doa, tengah malam ada doa. Ayah saya punya banyak doa. Dulu masa kita kecil, kita duk kata, apalah pak aku duk baca doa macam-macam kan. Bila dah besar lagu ni baru tahu kata banyak benda dalam hidup hang tak boleh settle melainkan dengan doa saja. Bila dah besar lagu ni, tu punya menyesal tak apa doa bapak kita duk baca. Nasib baik bapak saya duk hidup lagi, alhamdulillah. Boleh duk hantar pahala pergi kat dia lagi sambil duk hidup. Bapak saya duk hidup lagi, nasib baik. Dia tengok anak dia duk baca doa, dia pun dia seronok kan. Alah ya Allah, saya kecil kenapa bapak saya duk baca doa. Macam bodoh, kita bodoh. Masih baik tak mati lagi cerdik. Rugi kalau tidak Ramadan berlalu begitu, no? Jom kita semua hilangkan kejahilan kita semua. Mari kita baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi sekali. Tak apa, sebelum lagi sekali tu try dulu baca, saya nak dengar. Dia kata punca selera ni. Tak apa, try dulu nak dengar jadi ke tak. Okey, 1 2 3. Cantik. Cantik. Dia jadi lagu macam dia berkata, kalau Sudin baca bunyi Arab, Aziz baca bunyi syair, Ramli baca tak bunyi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi rasa baca macam bunyi dah, betul tak? Bila dia nak suruh baca sendiri, dia jadi tak mau keluar. Api mana tak tahu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah. Wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amin. Doa ni 10 minit sebelum buka puasa, kata ulama, da'watun la turad. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala setiap hari. Baca doa ni, lepas tu payung doa yang lain. Tengok saya. Ni macam topik lain lah ni, tak habis-habis lagi ni. Okay, saya set masa, saya baca doa, tuan-tuan tengok saya. Tuan-tuan nilai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Minta petunjuk. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Minta doa Quran pula tadi. Sekarang minta untuk anak-anak pula. Tengok saya doa kat saya buat ni, rakaman ada ni, tak apa, nanti tuan-tuan boleh play. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Minta jauh daripada dajjal. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ampun dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Syahadah depan Allah Ta'ala. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Doa ampun semua orang. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Penutup. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berapa minit? Baru 2 minit. So jangan ingat 10 minit tu sekejap ya. Doa saya baca berapa banyak tadi? Baru 2 minit. Karang doa tu letak dekat meja. Doa apa yang nak minta setiap kali. Ibu-ibu especially orang yang puitis, duk tulis siap-siap doa apa, nanti ayah baca doa tu di meja makan. Sebab kalau suruh baca yang macam saya saja pun 2 minit. Baru 2 minit. Duk ada lagi 8 minit takkan nak nganga, duk pegang kurma duk lagu tu. Betul? Jangan 8 minit tu doa makbul. Macam saya kata tadi, jangan biar doa makbul tu dia berjalan lagu tu. Ambil dia buh kat kita. Tapi nak ambil dia kena ada skrip. Tak ada skrip nak baca doa apa? Susun doa banyak-banyak. Baca. Lekat kat meja makan. Doa ni untuk makan. Masa kita nak makan lagi 10 minit, baca yang ni. Ayah agak-agak jemu, pas kat anak sulung, pas kat kakak, pas kat adik, pas semua boleh baca doa tu. Setiap hari orang berbeza. Baca. Ni strategi saya share dengan tuan-tuan. Semoga Allah. Janganlah samakan kita dengan Habib. Habib semua doa dia berhafal. Kita tekah-tekah tu blur lah. Baca doa apa dah lagi? Maknya nak minta apa ni lagi? Minta saya ada emas. Ya Allah, berikanlah dia. Pakai duit mana? Minta doa ada emas je, terlupa nak kita pakai duit dia. Itu macam mana? Itu saya pesan kat tuan-tuan ya. Ada skrip nanti bubuh kat meja, baca doa. Suruh anak sulung baca, anak ni baca, bagi semua ada tanggungjawab baca. Tak tahu doa siapa makbul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ampun maaf lagi sekali daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.